Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Hari ini hari Minggu, hari Ahad. Saya yakin anda mungkin sedang beristirahat. Apa khabar Saudara Ramzul, Limin Aziz? Selamat petang Saudara Ramzul. Anda makan apa petang-petang ini Hadir. Saudara Puan Hajah Comel-Comel, apa khabar Hajah? Semoga sihat. Izzuddin dari Pulau Pinang. Cuaca mendung di sana, tapi saya di sini panas sedikit. Wan Nora Abdul Aziz, apa khabar? Saudara Fazil Yub, begitu juga dengan sahabat kita, Edi Tahir. Edi is watching katanya. Salam. Saudara Khairuddin. Apa sih sikit lagi, tak ni, nanti jatuh lah tu kan. Saudara Izzuddin, Saudara Anna Terdiri, apa khabar? Fazil Yub, Saudara Samsul Anwar. Itu juga dengan Saudara Elias Muhammad. Saudara Khairuddin, Saudara Adil Locun, salam. Sungai Petani, guru berdentum. Kenapa tu? Hujan ribut. Apakah hujan menjadi tak menjadi? Saudara K. Ibrahim, apa khabar saudara? Semoga sihat walafiat semuanya. Saudara Saudara Fazil Yub, Saudara Samsul Anwar dari Puchong, Saudara Elias Muhammad. Itu juga Kamisan Dahlan, selamat petang. Saudara Edi Tahir, selamat semua segalanya, terutama radio-radio yang buruk-buruk ni. Siapa yang buruk tu Saudara Edi Tahir. Salam, selamat, semoga sihat selalu. Terima kasih. Bila nak main Kedah, dah balik daripada Kedah dah. Saya sekarang ni tak ada di Kedah dah. So, Mak Wan Siti, Saudara Ashraf, Dapur Ibu. Itu juga dengan Saudara Abi K. Khabar anda semua? Petang ni dia nak cerita apa tak petang ni? Sebab sekarang ni, hari ini, saat ini saya berada di ini sebenarnya tempat ini adalah tempat untuk melihat anak bulan. Saya berada di Teluk Kemang. Nak tanya betul ke harga minyak akan diturunkan? Saya tak tahu Saudara Ashraf. Harga minyak turun tak turun tak tahu. Apa khabar Puan Norma? Salam. Saudara Nizam. Saudara Izzuddin, saya tengah makan bubur pulut hitam. Terima kasih, sedapnya rasanya saudara. Saudara Malik, Puan Norma, Waalaikumsalam. Saudara Nizam, terima kasih. Teresa Panting, Waalaikumsalam. Saudara Geng Arat, Saudara Makrub, tak payahlah air. Ini air sejuk, suam sangat ni tak boleh tak sini. Air sejuk ni kan tekak saya rasa pedih sekarang. Saudara Izzat Goji, apa khabar saudara? Saudara Syamsupan, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Waalaikumsalam Syamsupan. Ainun Basira, apa khabar puan? Moga sihat. Salam dari SG Singapura tak? Puan Ainun, saudara Edi Tahir nak tanya, dah balik ke dari Kedah? Saya dah pulang dari Kedah sejak daripada subuh semalam. Saya bertolak daripada Jeneri, kawasan Yang Amat Menteri Besar Kedah. Saudara Amir Hamzah, apa khabar? Saudara Mak Armi, Saudara Azman Osman. Saya pulang, saya berangkat daripada Jeneri sekitar jam 12.30 malam. Dan terus ke PD awal pagi semalam, sekitar jam 6 pagi sampai. Jadi getihnya lebih kurang 6 jam lah saya naik kereta. Puan Selama Yusof dari Kuala Pilah, apa khabar? Selamat petang. Rumpan Nesi, terima kasih hadir. Begitu juga saudara Waksu. Salam dari Negeri Sembilan, saya Samsupan, Moti Boy. Sekarang ni Dapur Ibu, musim panas, banyakkan minum air. Okey, tapi tekak rasa pedih, sakit sedikit. Saudara Nazri Kamaluddin, Naughty Boy, apa khabar saudara? Saya boleh ulas sikit Zahid. Saya dah ulas dah tu, dah 2 malam lepas katanya. Apa khabar Raja Kamal, Raja Baizan? Moga sihat ko. Selamat waktu, selamat petang. Hadir dari Larut Perak. Ya, saudara Naughty Boy minta saya ulas kes Datuk Zahid hari ni hari Minggu. Bicaranya mungkin besok hari Senin ada lagi. Puan Syarifah Hafifah. Itu juga dengan FA.
FA minta saya ulas isu Datuk Nala Karupan. Pun tak dalam pembicaraan macam mana saya nak ulas. Saudara Ijam JX dari Jengka Saudara Ijam. Saudara Razak, Saudara Zamia. Apa kata saudara mana lagi? Saudara Faidah. Baik saudara, saya hari ini tanggal 6 hari bulan, 6 Ogos saudara. InsyaAllah besok saya akan bersiaran dari Bukit Jelutong. Ada teman mengundang saya untuk hadir dari Bukit Jelutong saudara. Dan hari ini insyaAllah malam-malam nanti kita akan mengulas tentang politik di Negeri Sembilan. Bagaimanapun saat ini saya berada di tempat melihat anak bulan sebenar-benarnya saudara, iaitu di Teluk Kemang. Tapi saya ingat nak buat live dari tempat itu saudara. Tapi saat ini ia masih lagi dalam renovation ataupun sedang pengubahsuaian. Jadi ditutup, tak boleh nak buat apa. Itu keadaannya. Tapi saya minta maaf saudara, suara saya agak ada romantikanya, segak bahasa pedih pedih tekak. Maklum sajalah berjalan jauh perjalanan. Apa khabar saudara Nas Hadi, saudara Nazlan bin Adam, saudara saudara Azrun yang nak invite saya masuk juga bersama, saya tak reti, saya minta maaf saudara. Berkali saya katakan. Puan Puzia Ismail, selamat petang. Itu juga Syarifah Habibah, BSA, selamat petang. Saudara Azman Osman, saudara Bakat Ahmad, selamat petang semua. Bagilah tahu sikit-sikit anda makan apa. Saya tak tahu petang-petang ni. Cuba tengok apa ada menu. Saya tak tengok apa yang ada makanan petang-petang ni. Eddie Tahir, dia minta ulas panjang cerita tu. Kalau ni nak minta seulas dia, bolehlah tu katanya. Saudara Bazamia, saudara Mega nak ulas tentang pelaburan 25 bilion dari Infineon yang dibawa masuk oleh PMX. Megat Rambai. Pelaburan setakat ini yang dapatan saya lebih kurang 240 bilion dah nak masuk. Dah masuk pun. Tapi pencerahan itu masih lagi belum tadi ada saya dengar, saya dapat pencerahan daripada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Perindustrian Yang Mulia Tengku Zafrul. Selamat petang Saudara Jaka Linglung, Saudara Rubidin. Dan pelaburannya sejumlah 240 bilion keseluruhan. Banyak syarikat-syarikat dah masuk sekarang. Dan itulah saya melihat bahawa negara kita kalau keadaannya seandainya situasi politik itu tenang, damai dan stabil, maka pastilah pelabur-pelabur datang. Tapi kalau kita macam lagu, masih lagi nak tukar 2-3 Perdana Menteri lagi macam dulu saudara, rakyat jugalah yang akan terkesan. Itu keadaannya. Apa khabar Saudara Abdul Hamid? Cuaca panas sedikit di Kuantan, Pahang. Kak Ji, itu juga Megat Rambia, saudara. Saudara Bakak Idris, apa khabar saudara? Saudara Nur Azman Ramli. Saya melihat bahawa suasana sekarang ni panas saudara. Cuaca dunia panas. Saya juga mendapat laporan bahawa laut di seluruh dunia sekarang ni berada dalam keadaan yang tak menentu. Saudara Namrong, orang tua macam kita ni banyaklah kena rehat, kena jaga kesihatan, kena betul lah. Tapi kalau saya berehat, saya tidak dapat memberi pencerahan untuk teman-teman. Kerana saya perlu berada di kawasan itu, baru saya boleh buat kenyataan atau membuat pencerahan. Jika tidak, orang kata pencerahan yang hearsay, dengar-dengar cakap je. Saya tak begitu saudara. Sebab itu bila saya memberi pencerahan itu mesti ada faktanya saudara. Sedih tengok Datuk Seri Ahmad Said dibu oleh budak-budak Walaon. Tapi Seri Ahmad Said melayan dengan kata-kata kesat. Macam mana tu saudara? Di mana tu saudara Azman? Sedih tengok Datuk Seri Ahmad Said dibu oleh budak-budak Walaon. Saya rasa beginilah, budaya itu tak sepatutnya. Saudara, saya harus mengingatkan pada anda bahawa dalam berpolitik kita bukan menyantuni dengan kebencian. Kita bukan kita berbicara bukan sembang politik, sembang pencerahan saudara. Sewajarnya insaniah, setiap insan menyantuni semua aspek secara harmonis. Saudara Lim daripada Taiping Perak, apa khabar Lim? Dia soalnya anda tak suka, tak usah tepuk. Tak payahlah nak kita ni budaya kita, budaya negara kita ni menyantuni setiap tetamu yang hadir. Kalau dia tu seorang pemimpin, kita terima. Kalau tak suka pun tak payah nak lah. Itu budaya di negara barat saudara.
yang tak ada keperluan untuk kita amalkan. Saya bersetuju. Kalau anda rasa tak bersetuju, tulis. Sekarang ni media sosial dah ada. Apa ada masalah? Secara izin yang saya nak tahu katanya mana pergi. Saudara izin sekejap saya tengok. Yang saya nak tahu mana perginya duit daripada kerajaan Jepun kepada rakyat Malaysia yang membina lantasan kereta api. Itu persoalan yang berkali-kali dulu saya timbulkan. Tapi sehingga saat ini tiada penjelasan daripada pihak kementerian. Dan sepatutnya perkara itu berlaku era negara dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Kabarnya 220 bilion katanya. Saya tak boleh nak tengoklah kenyataan tersebut. Tetapi apa yang dapatan saya mengatakan bahawa memang kerajaan Jepun membayar wang sagu hati terhadap untuk dibayar pada keluarga. Mangsa waktu Perang Dunia Kedua dulu, Jepun membina jabatan dari dan juga landasan kereta api maut dia panggil daripada Brunei daripada Burma saudara. Ini dikenali sebagai landasan kereta api maut Brunei ini Burma. Ramai rakyat kita yang dibawa, yang dipaksa menjadi buruh paksa ke sana dan meninggal dunia. Rasanya tidak dapat perkabaran, tiada yang selamat rasanya. Sebab itu kerajaan Jepun merasa bertanggungjawab, maka mereka menghantar wang untuk dibayar sebagai sagu hati kepada keluarga mangsa pembinaan landasan kereta api maut di Burma. Tapi sehingga hari ini wallahu a'lam bisawab. Apakah wang itu sudah diterima, jumlah ke mana, daripada siapa dan sebagainya. Ini masalah. Tapi ada kedutaan Jepun pernah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mengatakan ada bayar. Itulah kadang-kadang saya wang itu, kata saya teringatlah saya petang-petang ini kita bercerita soal memori. Memori saya dengan almarhum Tun Ghaffar Waba. Sebab beliau selalu mengatakan pada saya, kata Mal, kena ingat, apabila kita berkirim salam atau berkirim cerita, pasti benda itu akan menjadi panjang. Tapi kalau kita berkirim wang, dia akan jadi semakin sedikit. Kalau berkirim cerita, semakin banyak dan panjang-panjang. Itu kata almarhum Cik Ghaffar. Benar pun saudara, kalau kita cerita gosip sedikit saja, macam-macam orang tambah tokok tambahnya. Contohnya saudara, katalah kalaulah ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah jatuh tangga katanya. Dia punya cerita macam-macam. Patah kaki, lutut luka, mulut herut, macam-macam sambahan. Sedangkan faktanya mungkin dia tergelincir saja. Itu berkaitan cerita panjang. Tapi kalau ada pula dikirim wang misalnya saudara. Ini yang semakin sedikit dan tak tahu pun. Macam Jepun membayar sagu hati untuk pampasan kepada landasan kereta api maut di Burma. Itu yang saya tahu. Apa khabar Puan Azina Hussein, saudara, Saudara Sukran Naqiyah, Saudara Teja, Saudara Hafizan, Saudara Mei dari Batang Kali. Tengah hujan sekarang ni. Hujan dan sekarang ni Batang Kali ni sedang sengit adanya pertandingan. Saya tak boleh nak ulas tentang politik petang begini. Saya cuma memberi gambaran keadaannya. Tapi bagaimanapun saudara, saya agak terkejut juga. Kerana hari ini hari Minggu saudara. Selalunya pada hari Minggu dan mungkin pertengahan bulan saudara, pantai Port Dickson ini tentulah dikunjungi oleh ribuan pelancong ataupun mereka yang datang untuk bercuti rehat. Tapi daripada semalam hingga hari ini saya melihat tak sunyi, ada juga saudara, tapi tak ramai. Artinya dalam keadaan begini mungkin warga masih lagi tidak punya wang yang banyak untuk membawa keluarga mereka berehat. Itu saja saya rasa. Saudara Syam Sopan di sini katanya PNP kata, di mana tu saudara Syam Sopan? Syam Sopan dia kata di sini PN menipu, kata beribu datang dengar ceramah tapi sebenarnya tak sampai 30 orang. Di mana tu? Saya nak tanya itulah. Saudara Anteori PMX bohong tak petang ni? Tak dengar cerita pula lagi saudara. Kita bebas untuk bercakap. Kalau anda merasa itu pembohongan, kita kena nyatakan. Tapi setakat ini tak dengar pula saudara apa yang disuarakan saban hari. Beliau mahu menyantuni rakyat kita yang miskin tekak. Di Taman Ampangan
di Taman Ampangan di Negeri Sembilan. Sebab itu saya katakan Negeri Sembilan. Saya tak nak ceritalah pasal politik siang-siang ni saudara. Tapi memang pun saya rasa warga Negeri Sembilan pun sekarang ni sudah semakin, bukan warga Negeri Sembilan saya saudara, rakyat keseluruhannya sudah semakin bosan. Orang kata kalau tengok filem Bobby tu sekali dua kali je. Masuk kali ketiga, kali keempat dah tahu jalan ceritanya, orang tak tengok dah. Begitu juga kalau tengok filem James Bond, sekali dua kali. Dan apa, tapi bila dengar ceramah politik, di pentas-pentas ceritanya sama. Yang saya selalu katakan, musim fiesta maki hamon. Yang kita dengar, pergi ke pentas-pentas itu politik, adalah pimpinan-pimpinan politik yang sedang menggapai yakin rakyat. Cerita lain tak ada, maki hamon. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Itu keadaannya saudara. Saudara Muhammad Harmi, puak-puak PN, terutama PBM sekarang ni hanya jadi pengacau dan cuba membuat huru-hara dalam politik negara. Bukan ikhlas nak bantu rakyat. Itu kata puak saudara Harmi, itu cerita politik, saya sabar dulu. Saudara Sam Sopan dia kata Don Lengging, berbeza masa PMX datang, penuh satu taman datang. Saudara Bicu dia kata dia tengok filem Bobby 16 kali. Artinya saudara suka dengar lah. Kalau ada pentas-pentas politik, saudara akan pergi nak mendengar cerita. Macam-macam cerita. Saudara Lamrong, saya teringin juga nak round tengok suasana PRN di dalam negeri, tapi negeri saya juga, Terengganu juga menghadapi PRN. Betul saudara, Jaka Linglong, betul juga Lim dari Taiping Perak, teman-teman yang lain yang memberi pandangan. Cuma petang-petang begini saya tak maulah bercerita tentang politik sangat saudara, sebab kita cuma segmen Adil Lucun. Walaupun kepanasan, SBB bangkit, PHBN dan rakyat bosan dengan sikap PN yang sombong. Saya tak boleh nak kata begitu saudara. Mereka sombong, itu terpulanglah pada mereka. Minta maaf saudara, minta apa untuk minum air seteguk dua. Tekak rasa pedih. Puan Halimah Ismail, Wong Chin Kai, saudara Nismillah pilih BNPH. Pulang Malanggang kita bercakap, Dinda Azman, dia kata dia harap PA dan BN janganlah ekstrim sangat dalam ceramah-ceramah, nanti orang jemu. Betul, kalau kita maki hamon, kalau kita bercerita buruk orang saja, macam tak ada langsung kebaikan, jadi orang pun bosan. Saya selalu, kalau saya menghadiri ceramah dan sebagainya, pertama-tama sekali rakyat nak tahu fakta. Fakta itulah lebih penting, sebab rakyat nak tahu apa yang ada. Dan sepatutnya Tio Peng satu saya tapau. Terima kasih saudara Adil Lucun. Tio Peng ikat tepi saudara. Ikat tepi. Saudara baru betul 38 Hashim Syahari, saya pun sedih juga. Ramai kawan-kawan saya memilih BN. Kenapa pula sedih? Biarlah mereka terpulang. Apa saja keputusan rakyat itu hak mereka. Saya nak menjelaskan pada anda semua bahawa suasana politik hari ini tidak seperti zaman saya dulu. Zaman saya muda-muda dulu ada juga, bukan tak ada saya suara-suara sumbang, kritikan, tetapi bukanlah kritikan yang bercorak peribadi. Hari ini saya melihat macam contoh, bukan saya memuji, tidak, tapi saya melihat bagaimana kadang keterlampauan, amat terlampau apabila mereka menuduh PMX, pembohong, penipu dan sebagainya. Benda ini tak berlaku zaman saya dulu. Lebih-lebih lagi waktu itu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Rasanya kalau tuduh dia pada pembohong, penipu, rasanya ke dalam. Tapi hari ini tak ada pun saya. Begitu juga pertembungan antara dua menteri besar, antara menteri besar Terengganu, menteri besar Kedah dengan menteri besar Selangor. Saudara saling berbalas-balas. Saya selalu katakan, saya rasa malu saya. Sap-sapan Negeri Sembilan dah elok-elok dah, aman sejahtera, tak payah nak diubah-ubah dah. Itu kata saudara. Setelah Jaka 67, PN dan PAS, jangan begitu, tak baik. Saya tak suka untuk maki hamon orang. Jangan kita kata itu kata ini. Saya mungkin marah, mungkin saya tak setuju, tetapi
kenapa tidak kita mendidik agar generasi lebih bertanggungjawab, agar warga kita yang mereka yang melayari halaman saya ini berbicara secara sopan. Kalau tak setuju, kalau tak setuju, kalau rasa kritikan, contoh saya katakan. Contohnya negeri Pasir Pendengung, di mana Yang Amat Perdana Menterinya menjanjikan tapi tidak terlaksana. 1, 2, 3, 4. Moga segera dilaksanakan. Saya rasa itu lebih baik daripada negeri Pasir Dua Butir, habis rakyat mati sedangkan tak berlaku pun. Ataupun negeri Daun Kayu, maka Menteri Besarnya menjanjikan banjir 4,000 tan. Akhirnya pohon-pohon kayu mati, rakyat hidup menderita, rakyat tak makan, mati kebeluran sedangkan tak berlaku. Itu tak betul saya. Tapi saya lebih suka kalau negeri Pasir Dua Butir, Perdana Menteri berjanji, so minta dilaksanakan apa yang dijanjikan. Tunaikan setiap janji, kerana kalau kita tak menunaikan janji, maka orang akan mengatakan kita ni orang yang munafik. Sewajarnya kita tak mahu ada pimpinan terdiri daripada pimpinan munafik. Negeri Pasir Pendengung, akhirnya menangis penyu di sepanjang pantai. Ibaratkan penyu menangis, begitulah rakyat menangis kerana kesukaran kehidupan yang masih tidak boleh. Tak ke begitu saya? Terakhir bulan Ogos ni, bulan kemerdekaan, kita sudah 66 tahun saya merdeka. Dalam tempoh 66 tahun kita merdeka ini, kita masih lagi bercempera, masih lagi berbalah, bukan bercerita soal bagaimana untuk membangkitkan umat, bagaimana untuk kita membangunkan rakyat kita, bagaimana kita untuk menjadikan generasi kita generasi yang celik ilmu, generasi kita yang boleh katakan 90% adalah keluaran penghasilan daripada pusat-pusat pengajian tinggi yang bergelar insinyur, bergelar sebagai profesor, tapi bukanlah profesor kangkung. Saudara. Dan saya mengharapkan akan satu hari nanti di negara kita ini hadirnya setiap warga di bumi merdeka ini, bumi orang kata semenanjung jantung pisang ini, warganya ada orang kaya belaka saya. Tidak ada peminta sedekah, tidak ada orang yang boleh untuk dibayar menerima pungutan zakat sebagaimana berlaku zaman pimpinan Khalifah Saidina Umar Abdul Aziz. Saat itu saya di Madinah, Umar Abdul Aziz memerintah, tak ada orang yang layak untuk diberikan ini zakat. Saudara, saya will call back balik saudara sebab saya tengah live sekarang dalam ya, sekejap lagi saya telefon balik, boleh? Sekejap lagi. Okey. Saat-saat kita bersyarat ini, ada teman-teman yang menghubungi saya. Begitulah keadaan saya. Sedangkan mereka tahu, daripada pukul 5 sampai 5.45, itu masa saya untuk berinteraksi dengan anda. Tapi mungkinlah ada benda yang ni. Saudara Adi Chun, kembalikan ISA katanya. Pemimpin acara politik pernah berbeza. ISA untuk keamanan. Saya melihat dalam keadaan sekarang, sebagaimana saya katakan, saya mimpikan akan ada generasi saya akan datang. Mungkin tidak saya, mungkin cucu-cucu saya, mungkin tidak sampai ke tahap anak saya kerana masih lagi kesan daripada kemerosotan ekonomi dunia. Tapi mungkin zaman cucu saya nanti, mereka membesar dalam suasana yang penuh dengan keceriaan. Negara kita ni saudara adalah negara bumi jantung pisang ini saudara. Ia adalah negara yang makmur. Rakyatnya tak ramai. Rakyatnya cuma dalam 32 juta. Kabarnya mengikut jangkaan ataupun Jabatan Perangkaan, rakyat Malaysia saat ini 33 juta katanya saudara. Takkanlah 33 juta dengan penghasilan minyak saja saudara. Hasil daripada bumi negara kita ini minyak saja yang diperoleh oleh Petronas mencecah lebih daripada 2-300 bilion. Kalau 2-300 bilion katalah profit margin atau 10% saudara, ataupun 20% keuntungan bersih yang diperoleh oleh Petronas. Kalau 20%, saya rasa ada 40-50 bilion. 50 bilion kalau diagih-agihkan untuk 33 juta rakyat, ribuan ringgit saudara. Itu yang saya katakan negara aman makmur. Bumi kita ni pula saudara, Singapura pun tak hapuskan ISA. Mereka tahu untuk keselamatan. Ya, so hukumat kami, ya, kita tak nak bicara soal negara mereka. Kita bicara soal negara kita saudara.
Jadi bumi kita ni sebagai saya katakan makmur, saudara. Berkali-kali saya katakan, contoh saya ambil paling mudah. Kita makan buah rambutan, buang dia punya kulit, makan isinya, bijinya kita buang saja ke dalam mana-mana taman atau tepi rumput. Akhirnya 3 tahun kemudian kita akan dapat kembali menikmati buah rambutan dari pokok yang daripada biji yang kita buang. Begitulah saudara makmurnya bumi merdeka ini saudara. Dan orang datang berlumba-lumba ke negara kita saudara. Tapi kenapa warga kita masih ada lagi dibalut kemiskinan? Kenapa perlunya warga kita ini dibungkus keperikan hidup? Yang menurut kata kenyataan Yang Amat Perdana Menteri, saya lewat-lewatnya hujung tahun ini, bulan Disember, kita nak tengoklah. Dia tidak mahu melihat adanya warga kita yang nak beli susu pun tak mampu. Anak-anak nak ke sekolah beli pakaian pun tak mampu. Usahakan nak beli buku-buku ataupun laptop dan sebagainya. Jadi impian Perdana Menteri ini sewajarnya kita sambut dengan baik. Bukan kita layan dengan maki hamun. Saya menyarankan, kalau boleh, ini cerita politik sedikit saja. Saya menyarankan kalau itu yang dilontarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, kenapa tidak mereka yang berada di pembangkang menyatakan secara jelas dan nyata. Kalaulah Yang Amat Perdana Menteri Sultan Ibrahim Perdana Menteri, kiranya saya pula jadi Perdana Menteri, saya akan bagi double dan seronok bagi saya. Bukan kita pembohong, impian marjenin dan sebagainya. Saya lebih kritikan itu. Kemudian kalau menyatakan bahawa sebagaimana kenyataan Presiden UMNO dan Siti Hamidi, dia kata dia mengharapkan hadirnya 2.7 juta hufaz Al-Quran. Kita kena sambut dengan baiklah saya. Jangan kita lontarkan dengan maki hamun. Patut katakanlah bahawa kita bersyukur adanya pemimpin yang begitu prihatin dalam bidang keagamaan. Sewajarnya begitu saya. Bukannya kita maki hamun mereka. Dan sebab itu saya cuba dengar hayati mereka bercakap soal kepimpinan bersih. Memang rakyat mengharapkan hadirnya kepimpinan negara yang bersih. Yang bersih daripada elemen rasuah, yang bersih daripada elemen-elemen korupsi, nepotisme, kronisme. Itu impian kita saya. Sebab bagaimana yang saya katakan tadi, bahawa kita negara yang harmonis. Saudara Edi Tahir, begitu keadaannya. Dan kita sebuah negara yang rakyat tak ramai, 33 juta dan berbilang kaum. Saya kadang-kadang bila saya dengar kadang-kadang kalangan orang politik, lebih-lebih lagi saudara, yang saya dengar saudara, mereka ini teman-teman saya. Dulu mereka bergelar wakil rakyat, ahli parlimen, ada yang menteri, ada bergelar timbalan menteri. Tapi bila mereka tersingkir daripada arus perdana kepimpinan negara saya, bila mereka tidak lagi berada dalam kerajaan, saya mendengar kenyataan yang agak membahayakan apabila bercakap soal perkauman. Seolah-olah benci sangat mereka dengan warga keturunan India, warga keturunan Cina, bukan Melayu, dimainkan isu-isu rasis. Sedangkan mereka semua ni syarikat-syarikat yang mereka miliki berkongsi dengan Cina. Saya tahu, bukan saya tak tahu. Tapi malangnya mereka bebas untuk melontarkan kata-kata. Ini yang buat saya marah, saudara-saudara. Sebab itu saban malam saya memberi pencerahan, cuba memberi kesedaran pada mereka. Sudahlah, tak perlulah kita nak membangkitkan kebencian sama kaum. Kita macam saya dulu, saudara, saya teringat waktu petang-petang begini hari Minggu, selalunya saudara, kalau saya di kampung saudara, balik daripada memukat, pergi memukat ikan ke laut, saya bersama dengan warga keturunan India. Kemudian ikan itu dijual dekat kedai Cina. Di kampung saya, hasil itu kami duduk makan. Kita makan mi hon, kuih tiaw, yong tofu dan bergurau-golak. Itu saja. Saudara Jakar Linglong, gaji 2K. Kerajaan tambah 2K. Jadi rakyat tak ada yang susah lagi. Itu yang cuba dibuat oleh kerajaan Madani. Kita mengharapkan itu terlaksana. Mudah-mudahan saya. Sebab saya selalu bercakap apa yang berlaku di negara Norway. Negaranya lebih kurang macam kita juga. Rakyatnya lebih kurang dalam 30-40 juta orang. Tetapi setiap warga mereka mempunyai sovereign fund ataupun simpanan masa depan 1.5 juta pound. Kerana negara itu ada hasil minyak yang banyak. Di samping itu
Selain daripada minyak, dia hasilnya perikanan. Ikan-ikan, nelayan laut dalam dan sebagainya. Rakyat mendapat kebahagiaan. Kenapa kita tak boleh jadi begitu negara kita? Itu persoalannya. Pertama-tama mengarut politik pula dah. Dan saya sekarang ni berada di tempat melihat anak bulan. Selalunya secara musim-musim dekat-dekat nak raya atau dekat-dekat nak berpuasa, tumpuan di sinilah saya. Orang nak dengar pengumuman penyimpan besar mohon Raja-Raja Melayu ada tak nampak anak bulan. Dengan ini diumumkan bahawa besok mula puasa atau besok atau lusa hari raya. Di sinilah saya berada sekarang ini, iaitu di Tanjung Tuan, tak silap saya. Di Teluk Kemang. Memang di hadapan tempat penginapan saya ini, dia sediakan tempat saya untuk tempat meninjau anak bulan. Memang saya kawasannya terus direct ke, kalau saya lihat di latar belakang saya sekarang ni laut, tetapi di bawah sana tu saya melihat kumpulan warga kita yang bercuti bersama family untuk berkelah dan sebagainya semakin berkurangan. Ya, sebab Jaka Linglung, orang pergi teroka je tapi mereka bawa lari hari. Itu terpulanglah saudara, saya tak mau bercakap. Sebab biarlah sekarang ni dalam siasatan. Dan saya amat mengharapkan saudara, kalau kita melihat ataupun mendengar adanya kebejatan, adanya keadaan-keadaan yang negatif yang katanya dilakukan oleh pimpinan, tentu jangan kita menambah-nambahkan cerita saudara. Kenapa tidak kita cuba mengambil sikap, kalau orang berkirim cerita, kita pendek-pendekkan. Itu lebih baik lagi saudara. Dan jika orang berkirim buang, kita tambah-tambahkan. Tambah pahala saudara. Tak gitu. Saudara Pok Nek Elias dari Besut Adir. Terima kasih Pok Nek. Ramli, comelnya, bila masa comel. Saya kalau comel, saya jadi mak lembut lah saya. Jadi sajat lah saya. Tak gitu saudara Ramli. Pok Nek Adir dari Besut. Jadi saudara Azman dia tanya saya agak-agak berapa negeri kita menang. Saya setakat hari ini, malam nanti saya akan bincang. Cuma saya nak bagi tahu pada kawan-kawan, jangan kita buat kerja Tuhan, tetapi respon. Tak maaf. Respon daripada penduduk tempatan bila saya duduk berbual dengan mereka, nampaknya arah positif terhadap pimpinan negara di bawah kepimpinan Datuk Seri Ibrahim dan Datuk Seri Hamidi. Itu respon. Undi belum tahu lagi saya. Jadi saya memang saya dapat banyak kiriman kawan-kawan. Belum lagi saya buat. Cuma saya kalau saya buat pencerahan, saya letakkan data-data pilihan raya lalu, data-data rakyat, data-data pengundi muda dan sebagainya. Inilah yang menentu segalanya. Saya nak kata ahli UMNO, kita cuma ada 37 juta orang saja saya. Tak boleh berdasarkan pada ahli parti. Contohnya, kalau apa kata ahli PAS, dia ada 1.2 juta saja. Kalau bercakap tentang ahli parti Provinsi Bersatu, lebih kurang 200-300 ribu saja. Malahan ahli DAP pun dalam 220 ribu saja. Keahlian parti tidak menentukan jumlah undi yang akan diperoleh, tetapi keyakinan rakyat. Keyakinan saudara sebagai pelayan saya untuk melihat hadirnya politik matang, hadirnya politik yang tenteram sama kita, hadirnya suasana yang gilang gemilang. Itu yang dijanjikan membuatkan, saudara Syed Abdullah, itu yang menjanjikan bahawa rakyat akan bersama dengan siapa saja. Saudara Syed Godon, dia mati pucuk je pilih. Aduh, jangan begitu saudara, tak baik. Kenapa saudara mengatakan begitu? Saudara Syed Godon, anda tak suka parti-parti tertentu, tak payahlah dilahirkan dengan kata cici dan cerca. Anda boleh, saya dah bagi tahu tadi. Pimpinan negeri Pasir Berdengung, saya tak setuju 1, 2, 3, 4. Tak payahlah nak kata pimpinan Pasir Berdengung, orang menyokong dia cuma orang parti pucuk, malakun dan sebagainya. Saya rasa itu bukannya budaya kita lah. Budaya kita berpolitik, warga negara kita ni, sudah-sudahlah, tak payah. Sudah azmat lah sebabnya saya fikir bila ceramah, jangan terlalu hentam sebelah sana sangat. Saya bersetuju dengan anda. Tak perlu, saya rasa tak perlu kita nak maki haman orang. Lebih baik kita menceritakan apa yang kita mahu lakukan. Kita sepatutnya belajar juga bagaimana politik Martin Luther King. Martin Luther King dia tak maki pun pemimpin sejadah. Cuma dia kata, my dream
I dream the American people will this. Begitu juga Barack Obama, waktu dia berkempen, dia tak pakai hamon pun presiden-presiden yang sedang yang mencabarnya. Tetapi dia mengatakan, warga Amerika mesti begitu, kita mesti begini. Sepatutnya saya, sebab negara kita dah sudah ke hadapan. Malaysia sudah mempunyai satelit ke angkasa lepas. Takkanlah mempunyai satelit angkasa lepas masih lagi bercakap, orang ni bodoh, orang ni bagal, orang ni bacot. Saya rasa sudahlah. Tak perlu lagi lah saudara. Kita cari jalan lah. Kita merasakan kepimpinan ini, kebobrokan dalam kepimpinan perlu diatasi. 1, 2, 3. Dan kalau yang nak menguji pun, kerajaan yang ada sekarang ini sedang meladani kehidupan rakyat. Perlu sokongan. Saya rasa itu lebih baik saudara. Apa khabar saudara Hassan Hassan? Begitu juga saudara geng tak payah saudara Azman. Saudara Naughty Boy, satelit tu dari zaman Tun Mahathir. Ya betul. Tidak nafikan. Saya selalu katakan saudara, kita yang benar kata benar. Jangan kita nafikan, cuma saya agak kecewa melihat perkembangan mutakhir. Sebab itu saya katakan macam Tun Mahathir. Saya dalam live saya Saban malam saya mengatakan, Tun, cukup-cukuplah waktu untuk Tun berehat. Ya, usia dah sebegini, enjoy your life. Apa yang Tun perolehi sekarang, gaji, pencen, allowance dan sebagainya, enjoy yourself. Tun adalah lebih beruntung daripada rakyat Malaysia yang lain. Sebab itu saya juga melihat teman-teman saya yang bekas jadi menteri, yang jadi Perdana Menteri, yang pernah jadi Timbalan Perdana Menteri, yang dah tak ada kuasa. Sudah dah. Sebab mereka mendapat gaji tidak kurang daripada RM30,000 sebulan. Kalau seseorang mereka dapat gaji RM30,000 sebulan, artinya sehari mereka boleh berbelanja RM1,000 saja. Rakyat nak dapat RM1,000 bagai nak rak. Kalau gaji RM2,000, bekerja, orang kata bekerja sampai matilah saja. Dan bagi mereka take home pay. Belum tertulis kalau anda dapat gaji RM2,000 sebulan, tangga gajinya. Belum pasti RM2,000 tunai itu dibawa balik ke rumah. Kerana ada potongannya, potongan EPF, Kementerian SP, potongan untuk sok-sok, potongan hutang itu. Dan ini mungkin dapat dari RM1,500 ke dalam RM1,800. Berbeza dengan wakil-wakil rakyat, ahli parlimen, menteri, Perdana Menteri yang dah pencen tu, mereka dapat lebih kurang RM30,000 sebulan. Kalau RM30,000 sebulan saja, satu hari RM1,000, take home pay bulat-bulat. Hari ini berbelanja RM1,000. Okey. Kalau besok dia tak berbelanja, wang itu akan tambah lagi. Macam orang ada fixed deposit saya. Kalau anda punya simpanan dalam bank, lebih kurang dalam katalah 30 juta, ada wang tunai letak dalam fixed deposit bank. Anda berhak untuk mendapat belanja sekurang-kurangnya RM1,500 hari. Berbelanjalah. Habis RM1,500, besok datang lagi. Bincang dengan bank, okey, ini saya punya faedahnya 3%. Kalau 3% daripada 30 juta, ada RM900,000. RM900,000 saudara. Itu dapat 30 juta je, RM900,000. Daripada RM900,000 tu, bagi dengan 12, ada lebih kurang dalam berapa? RM70,000. RM70,000 bagi 30 saudara. Bayangkan, banyak tu saudara. Pakai hari ni RM1,000. Saya anggarkan begitulah lebih kurang. Saya tak ada kalkulator. Kalau kalkulator secara detail lebih lumayan lagi. Jadi artinya sehari RM1,000. Hari ni belanja. Ataupun kalau hari ni tak berbelanja, duduk termenung di rumah. Macam hari ni saya termenung tepi laut ni saya. Mengenang nostalgia masa silam. Wang RM1,000 tu besok akan tambah lagi. Begitu juga mereka yang dah jadi pencen, yang jadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri. Dan buat apa nak menyebuk sekarang ni duk maki hamon? Kerana yang membayar gaji mereka, yang membayar pencen mereka adalah kerajaan yang ada hari ini. Saya rasa tak fair saya. Kalaulah saya dapat pencen sebulan 10 ataupun 20,000. Saya tiba-tiba saya maki saya yang memberi pencen kepada saya. Adakah adil saya? Ataupun saya dapat pencen daripada kerajaan. Saya maki hamun kerajaan yang bayar saya. Anda ni orang macam mana? Sebab itu saya katakan, kalau nak berpolitiklah secara matang. Jangan kita maki hamun. Tangan yang menyuap ke mulut kita ini dengan makanan yang enak-enak, tiba-tiba kita gigit. Saya rasa anda bukan insan yang berhati mulia. Itu pandangan saya. Pandangan saudara macam mana? Saya tak tahu saudara. Itu keadaannya. Saudara Syafri Zaman, saudara Badrul Isyam, saudara
Saudara Luqman, Waalaikumsalam. Kenapa politik kita popular dengan maki hamun? Ini Saudara Luqman Isna, saya tak tahu. Saya tak boleh nak jawab kenapa. Sebab bagi saya ini saya merasakan orang-orang politik sekarang ni dah semakin kemabukan. Ataupun kalau dalam bahasa yang tepatnya histeria. Mereka sudah histeria dengan politik, menggapai kuasa dan mereka meyakini bahawa mungkin itu caranya untuk menggapai kuasa. Sedangkan sekarang secara maklumat di hujung jari, boleh tekan. Kalau anda pernah jadi menteri, anda pernah jadi menteri yang serong atau menteri yang hirup pikuk, tentu orang dah tahu saya. Jaka linglung maki hamun kerajaan, tapi gaji minta lebih kerajaan. Itu keadaan saya. Itu yang persoalan yang saya cuba lontarkan, saya beri pencerahan. Adakah adil? Dapat pencen dada ratusan ribu, puluhan ribu, tiba-tiba maki orang bagi duit kepada kita. Sedangkan kita rakyat biasa, yang membuatkan saya selalu marah. Saya cuba membuat perbandingan antara mereka yang bergelar saudara Mak Ju, salam dari Kelantan, ubah. Terpulanglah saudara, terpulang pada rakyat untuk mengubahnya saudara. Saya tak boleh nak cakap lebih daripada itu. Tetapi saya merasakan mereka mendapat pencen, mendapat faedah. Malahan kadang-kadang menteri itu banyak buat kereta saya. Rumah besar-besar. Tapi kerajaan yang mentadbir, yang mendapat memberi segala faedah kepada mereka, kerajaan itu yang dimaki. Saya rasa tak adil. Saya harus bersikap adil pada diri saya juga harus bersikap adil pada anda. Sebab itu saya harus memperjuangkan soal kehidupan rakyat. Rakyat terus terpinggir, rakyat terus terbenam dalam lembah derita, sedangkan mereka kenyang dengan kekayaan, tetapi diluahkan pada rakyat, lain tak ada, disuntik budaya maki hamun. Secara adil lah pada semua. Saya juga harus bersikap adil pada anda. Kita jumpa lagi malam nanti. Saya ucapkan anda selamat beristirahat bersama keluarga. Santunilah keluarga kita. Family come first. Baru nak cerita cakap politik saya. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.